Kawasan utara Sabah merupakan warisan alam yang tidak ternilai harganya kerana kepelbagaian biologi dan produktivitinya. Dalam suatu perjumpaan pada 2001, lebih daripada 70 orang pakar dari Ekorantau Marin Sulu Sulawesi atau SSME telah mengenal pasti kawasan ini sebagai kawasan pemeliharaan keutamaan kudat Bangi. Kawasan yang disebutkan meliputi perairan Kudat, Kota Marudu, Pitas dan Kepulauan Bangi adalah antara yang terkaya di dunia dari segi kepelbagaian biologi dan sumber perikanan. Apa itu kepelbagaian biologi? Ia merupakan kekayaan hidupan dari segi ekologi, spesies dan genetik. Kawasan pemeliharaan keutamaan kudat Bangi mempunyai banyak ekosistem pesisir pantai dan laut seperti bakau, rumput laut, terumbu karang, hutan tropika di pesisir laut, pantai berpasir dan berbatu, serta teluk-teluk. Setiap ekosistem ini mempunyai kumpulan haiwan dan tumbuhannya tersendiri yang telah menyesuaikan diri mengikut persekitarannya. Kawasan ini juga mempunyai kepelbagaian spesies yang tinggi. Secara keseluruhan, terdapat sebanyak 550 spesies ikan, 252 spesies karang keras, 243 spesies haiwan tidak bertulang atau invertebrata dan 47 spesies tumbuhan lautan. Kekayaan sumber laut kawasan ini menyaingi terumbu karang besar di Australia. Kepelbagaian genetik sesuatu kawasan akan terjamin apabila terdapat bilangan individu yang mencukupi dan berlakunya pembiakan antara populasi haiwan dan tumbuhan yang lain. Dengan cara ini jugalah suatu kawasan perlindungan laut yang besar dapat menjamin kepelbagaian biologi. Mengapa kepelbagaian biologi itu penting? Ia merupakan sesuatu yang penting dalam persekitaran kerana kita dapat menyukat tahap kecergasan ekosistem kita. Ekosistem yang sihat biasanya mempunyai kepelbagaian biologi yang tinggi, menghasilkan lebih banyak ikan, rumpai laut dan udang berbanding ekosistem yang telah rosak. Selain itu, kepelbagaian biologi dapat membantu memulihkan sesuatu kawasan selepas suatu bencana alam seperti ribut taufan dan tsunami. Kepelbagaian biologi turut membawa kebaikan kepada pertanian dan memastikan sumber perikanan dapat digunakan untuk jangka masa panjang. Ia juga memberi peluang untuk penemuan perubatan dan inovasi industri. Produktiviti dan kepelbagaian biologi terumbu karang sangat tinggi. Ia umpama bandaraya yang sibuk dan penuh dengan aktiviti. Sememangnya, hampir kesemua jenis haiwan, tumbuhan, kulat dan bakteria yang dikenal pasti dalam dunia sains diwakili oleh terumbu karang. Bukan itu sahaja, terumbu karang membantu mencegah hakisan dan suatu hari nanti ubat untuk penyakit barah dan AIDS mungkin ditemui dari terumbu karang dan hidupan yang saling bergantung kepadanya. Terumbu karang kawasan pemeliharaan keutamaan kudat Bangi juga berpotensi menjadi destinasi ekopelancongan yang unggul dan membawa faedah ekonomi kepada rakyat dan negara. Terdapat sejenis hutan yang ditemui di kawasan laut yang airnya tenang dan berlumpur. Hutan ini sering dibanjiri air laut, tetapi ia mampu bertahan kerana daunnya boleh merembes garam. Kebanyakan pokok sudah tentu lemas atau tumbang sekiranya tumbuh dalam lumpur yang lembut, tetapi tidak bagi pokok-pokok di hutan istimewa ini kerana ia mempunyai akar yang boleh bernafas di dalam lumpur dan mencegah diri dari tumbang. Hutan ini dinamakan Hutan Paya Bakau. Hutan Paya Bakau melindungi kawasan pinggiran laut,
dari hakisan, membentuk dasar ekosistem yang rumit dan juga merupakan kawasan perlindungan untuk anak-anak ikan, udang, dan ketam. Bolehkah rumput laut tumbuh di dasar laut? Boleh. Rumput laut adalah tumbuhan yang unik kerana ia telah menyesuaikan diri kepada kehidupan di laut. Seperti rumput yang didapati di darat, rumput laut juga mempunyai akar, daun, bunga, dan dahannya. Kawasan rumput laut adalah tempat tinggal kepada banyak jenis haiwan seperti timun laut, landak laut, tapak Sulaiman, ketam, udang, ikan, penyu, dan juga dugong. Sejak berzaman lamanya, rumput laut telah digunakan oleh manusia untuk dijadikan bahan untuk membuat atap rumah, baja, pukat, dan menganyam bakul. Ia juga sesuai dijadikan sebagai penapis sisa kumbahan, ubat, sayuran, dan bahan mentah untuk bioteknologi. Hutan paya bakau, rumput laut, dan terumbu karang berfungsi bersama untuk memberikan perkhidmatan ekologi. Hutan paya bakau berfungsi sebagai penapis air dan tanah yang datang dari daratan dan merupakan tempat bahan organik berkumpul. Rumput laut pula menstabilkan dasar laut dengan memerangkap pasir dengan dahan dan akarnya. Daunnya pula memperlahan arus dan pergerakan air sehingga sedimen boleh termendak dari air laut. Kesannya, air laut akan menjadi jernih dan cahaya matahari akan dapat tembus hingga ke dasar laut. Keadaan air yang jernih ini pula sesuai untuk terumbu karang dan ia berfungsi sebagai penambak ombak dan sumber pasir. Sesetengah ikan berkepentingan komersil menggunakan kesemua habitat ini pada peringkat-peringkat hidup mereka yang berlainan. Habitat lain juga terdapat di kawasan pemeliharaan keutamaan Kudat Banggi, iaitu pantai berpasir dan berbatu. Pantai berpasir adalah habitat yang digemari oleh manusia. Ia juga merupakan tempat tinggal bagi pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Penyu pula memerlukan pantai berpasir untuk mengeram telurnya. Pantai berbatu dan kawasan cenderam adalah rumah kepada sesetengah haiwan dan tumbuhan yang telah menyesuaikan diri kepada persekitaran tersebut. Tempat-tempat begini membentuk pemandangan yang dramatik dan indah. Selain daripada kepelbagaian biologi, kawasan pemeliharaan keutamaan Kudat Banggi juga mempunyai penduduk yang berbilang kaum dan budaya seperti Dusun Bonggi, Ubian, Bajau, Suluk, Cagayan, Binaden, Balabak, Rungus, Sungai, dan Brunei. Kawasan pemeliharaan keutamaan Kudat Banggi terancam oleh penggunaan sumber alam yang berlebihan dan kemerosotan habitat. Selama ini, penduduk pesisir laut berupaya menggunakan sumber mereka dengan mapan. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjerumus ke arah penggunaan sumber yang kurang mapan. Sebagai contoh, penggunaan sumber perikanan yang berlebihan. Terumbu karang telah mula menunjukkan kesan daripada penggunaan kurang mapan.
Kajian telah menunjukkan bahawa hasil penangkapan ikan pada masa kini semakin kurang. Bukan sahaja bilangan ikan untuk ditangkap semakin berkurang, malah saiz ikan juga menjadi semakin kecil. Para nelayan terpaksa pergi ke kawasan yang lebih jauh dan memakan masa yang lebih lama untuk mendapatkan tangkapan yang memuaskan bagi mendapatkan jumlah ikan yang sama jika dibandingkan dengan tangkapan 10 tahun yang lepas. Persaingan untuk mendapatkan bilangan ikan yang sedikit ini menjadi semakin sengit di antara nelayan komersil dan nelayan pantai sehingga berlaku perselisihan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ada yang mula menggunakan teknik penangkapan ikan yang memusnahkan dan tidak mesra alam seperti racun dan bom ikan.